Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang saya kasihi pengerusi majlis, yang berusaha sahibul fadilah Ustaz selaku pengerusi masjid, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutuk imam, tutuk guru, para alim ulama, yang berusaha ketua kampung dan jawatan kuasanya, orang-orang besar kawasan ini, para ibu bapa, muslimin muslimat dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah, kerana sesungguhnya pelbagai kurniaan nikmat yang Allah beri kepada kita tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya kamu tak akan terhitung banyaknya. Berkata Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya, Allah kurniakan kepada kita dua nikmat. Satu dinamakan nikmatul ijad, Allah menciptakan kita, mengadakan kita, menghidupkan kita, menjadikan kita hidup di muka bumi ini. Kedua dinamakan ni'matul imdad, bukan sekadar hidup, bukan sekadar ada, tapi segala keperluan untuk kita meneruskan sisa kehidupan kita, kesinambungannya diberi. Makan, minum, anak, isteri, kesihatan yang baik, pergi mari, kehendak-kehendak sebahagiannya tercapai. Jadi lafaz alhamdulillah sewajarnya kita zikirkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, di samping melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bincang pada malam ni berkaitan dengan penyakit hati yang terkait khusus dengan riak. Dan riak ini pula boleh membasmi apa yang dinamakan ibadat. Pertama sekali, kalimah riak ini telah dimelayukan yang asalnya dalam bahasa Arab daripada ra'a, melihat. Kerana dengan lihat inilah datang riak. Dalam bahasa orang kampung dia panggil nak menunjuk. Nak menunjuk ni apabila dikarenakan selain daripada kerana Allah, maka dia akan membawa padah dan tidak baik. Apatah lagi terkait dengan ibadat. Bila mana kita nak menunjuk kepada seseorang tentang ibadat kita, maka kita telah mengubah qasad dan nawaitu kita daripada mengkarenakan kerana Allah kepada kerana makhluk atau kerana manusia. Sedangkan disebut dalam nas ilahi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, dan dia jangan syirik. Syirik bukan syirik dengan Tuhan. Dalam nas di sini, syirik dalam beribadat kepada Tuhannya. Apa makna? Semayang kerana ni, kerana Allah. Dua-dua sekutu. Kerana ni pun nak, kerana Allah pun nak. Oleh sesiapa sekalipun, maka tak boleh. Dengan sebab itu, bila ibadat,
biarlah dikarenakan kerana Allah. Satu hari Sayyidina Umar ibn Al-Khattab tengok seorang lelaki semayang dengan pantas. Sayyidina Umar kata, irji' fasalli, semayang mula. Balik semayang semula. Dia semayang laju cukup. Sayyidina Umar kata lagi, irji' fasalli, kembali semayang. Sayyidina Umar laju cukup. Sampailah kata-kata 3 kali, atau masuk ke 4, atau masuk ke 3, dia semayang perlahan. Sudah semayang, Sayyidina Umar kata, baru betul. Sayyidina Umar tanya, mung semayang ni hak mana satu, mung semayang hak betulnya? Dia kata hak pertama. Hak akhir tadi aku semayang kerana mung, kalau aku semayang cepat mung suruh lagi. Tuan-tuan, biar kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguh, katakanlah, asalnya kul, tapi kita baca inna salati. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku semata-mata kerana Allah. Jadi di sinilah kita kena basmi riak dalam kehidupan kita. Riak ni ada berapa? Sekurang-kurangnya kita boleh bahagikan riak ni kepada 2. Cuma orang awam macam kita ni, utamanya saya lah, akan melihat definisi riak dengan yang pertama ini. Ini orang awam macam kita, termasuk saya yang dhaif ni. Bila kita kata riak, inilah riak. Kita semayang Allahu Akbar, dengar orang tengok, kata orang tu kuat semayang, bagus, lambat selalu semayang, slow. Asal nak rokok dah, tak jadi nak rokok, lambat. Baca kulhu sampai 4 kali supaya lama nampak duduk. Kita semayang ni kerana orang tu, kerana orang ni. Nak menikah dengan anak dara seorang, comel, mengorak di mana? Universiti. Maka cek dia punya nama, rupa-rupanya anak Tok Imam. Allah. Jadi nak gambarkan macam mana nak pergi, nampak dia lalu dengan pakai piahnya, awak pergi masjid, selalu macam tu dah. Sampai bila nak pergi ziarah rumah bakar tok tua ni, macam mana? 2 tasbih kiri kanan, Tok Imam pun 1 kadang-kadang. Allah subhanallah. Alhamdulillah. Riak. Ada seorang zaman dahulu ingin bertemu seorang khalifah atau gubernur, memohon kepada gubernur atau khalifah tersebut untuk satu jawatan yang baik, mungkin besarlah. Sampai sahaja dia kata apa? Dia kata, tuan, izinkan saya sembahyang dahulu. Orang ni kata, tak apa, sembahyang. Dia sembahyang duha tu kan main lama. Allah. Sudah sembahyang, dia pun mohonlah jawatan yang dia minta. Maka yang cerdik ini, gubernur atau raja yang cerdik ni kata, saudara, selepas mana saya tengok saudara sembahyang tadi, maka fahamlah saya bahawa saya mengambil keputusan untuk tidak melantik saudara. Terkejut, kenapa pula tuan? Ada 2 sebab. Sebab yang pertama, husnuzan saya kepada saudara. Bila tengok cara saudara semayang tu 2 rakaat begitu lama, saya tak nak ganggu tugasan semayang saudara ni, jadi kesian kat saudara. Ini husnuzan saya lah. Jadi kalau inilah perangai saudara semayang, ini baru 2 rakaat, kalau buat 8 ke macam mana? Buat 10 ke, buat 12 semayang duha ke, daripada pagi sampai tengah hari, tak ada benda. Kedua, su'zan saya. Tapi saya tak guna yang ni. Kalau dengan saya pun saudara boleh menipu, dengan orang lain boleh menipu tak? Tapi saya tak nak pakai yang tu, saya nak pakai hak pertama aja. Tuan-tuan, tengok, semayang, ibadat mesti kerana Allah. Jadi ini orang awam.
Ini perangai orang munafik. Orang munafik ni bila dia sembahyang, yuraunan nas, dia suka untuk tunjuk pada manusia. Pakai serban, pakai jubah labuh gini-gini, pukul 6:30 siap-siap dengan pakai ala Palestin ni, nak pergi masjid. Tengoklah ada pada sedang duk jirang upuk, jirang pokok tepi, dia pun batuk. Pada, mak mana? Masjid ah. Takkanlah duk main jirang apa dak kenal Tuhan mana. Oh. Jalan tu Allah. Kadang-kadang tu dan semeh lagi. Jadi kaki semeh ni semeh somo. Kadang-kadang tu ada. Waliyazabillah. Waliyazabillah. Ini orang awam. Saya tak nak bincang lagi hak seterusnya. Kita bincang ni hak awam. Kita nak buang daripada tu je dulu. Tapi bagi ahli tasawuf yang hebat, orang yang begitu dekat dengan Tuhan, awliya Allah, orang-orang yang saleh, benar-benar saleh, dia ada satu kaedah. Kaedah dia sebut hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Bagi orang biasa comel sangat dah, cantik dah caranya. Tapi bagi orang yang rapat dengan Tuhan, buruk. Bagi dia kena lagi hebat. Antara yang terkenal ialah seorang yang digelar sebagai Abidal Haramaini, orang yang kaki ibadat di dua tanah haram. Namanya Fudail bin Iyad, generasi tabi'in, atau lebih tepat lagi tabi'in. Seorang yang saleh. Asalnya apa? Penyamu, Tazkiratul Awliya dan lain lagi. Fudail bin Iyad ni, puncak samunang dia pergi ke sebuah rumah hampir menjelang subuh. Sampai kat rumah tu, rumah dulu tak macam rumah kita, rumah dulu jenis murah je, cerita tahun 100 Hijrah lebih sikit. Jadi nampak terbuka ni tengah nak masuk, dengar seorang tua sedang mengaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran dengan suara yang sederhana kuatnya, yang diajar kepada kita baca Quran waktu pagi, sebaiknya sebelum subuh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, dan bacalah Quran pada waktu fajar hampir menyingsing, kerana bacaan pada masa itu lebih syahdu dan lebih menyaksikannya keikhlasan, ketakwaan, kalau faham sehingga berlinangan air mata. Kawan ni baca surah Al-Hadid. Bila sampai ayat alam ya'ninil lazina amanu, bila mendengar ayat tu, dia terus terkesima, terkedu. Dengan asbab ayat itu, dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi pelbagai karamah kepadanya, keluar biasaannya. Orang yang kuat beribadat di dua tanah haram, yang takut hanya kepada Allah semata-mata. Jadi Fudail bin Iyad ni suhud pada zaman dia. Saya tak nak kisah panjang, boleh rojok dalam jawapan kami dalam Al-Inarah, apps kabaru kami. Kalau boleh Google semua. Kita ada dalam 4,000 soalan lebih dah, nak masuk 4,300 dah ni. Aplikasi Google Pay boleh. Jadi menariknya, Fudail bin Iyad bila tanya pasal riak, dia buat satu kaedah, dan kaedah ini adalah kaedah yang sebenarnya. Apa kata dia? Dia kata, tarkul amali li ajlin nasi ria'un
wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlas ma yu'afi anhuma. Lebih kurang maksud, meninggalkan amalan kerana manusia itulah riak, bukan beramal kerana manusia. Meninggal amalan. Contoh, kita masuk masjid, lewat dah masuk dah duduk. Jadi bila kita masuk, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak duduk ataupun kita nak semayang. Tapi orang ramai ada hati kecil kata, aku bukan tak nak semayang, tapi nanti orang kata aku warok sangat, aling sangat, lebar sangat, kuat sangat ibadah, baik aku duduk. Kerana manusia tinggal ni, itu namanya riak. Baik. Kedua, beramal kerana manusia, dia buat, itu syirik. Sebab dalam semayang tetap dia kata usolli ke apa ke lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi kerana Allah, dia semayang sepatutnya 2 minit, tapi oleh kerana manusia tengok 4 minit, 3 minit setengah. Kau kata aku cepat pula semayang. Jadi kerana dah manusia. Memang dia kata lillahi ta'ala, tapi ada buah orang duk tengok. Sementara dia pasang telinga, orang pun kata, tu datuk tu gok, syekh tu gok, tu haji tu, lebar tu, mak tu kalau semayang gok memang hebat. Tak ada orang tengok tertik terening. Semayang lama. Kawan tu duk cakap, dia duk dengar. Lagilah lambat semayang. Syirik. Apa makna syirik? Kerana menduakan kehendak, niat. Satu kerana Allah, sebagaimana dia sebut tu lillahi ta'ala. Satu lagi kerana manusia, sebab manusia tengok. Tu tak macam tu. Jadi pandangan ni kita nak buang semua riak ni. Riak ini tuan-tuan, dia punya sebabnya kenapa? Pertama, sebab riak ni kerana kita ada lebih. Maka riaklah datang. Cerdik, kena tunjuk kita cerdik. Janganlah tak tunjuk. Kau tak tahu pula aku ni cerdik. Cerdik. Kaya, kena tunjuk kaya. Kalau tak, orang tak kaya. Apa lagi? Berpangkat, kena tunjuk aku berpangkat. Kita rajin tak dengar orang cakap, mau kenal aku siapa? Kadang-kadang orang-orang yang tertentu. Sebagai contohnya. Jadi sebab riak adalah kerana ada lebih pada orang lain. Sebab riak kerana lupa Allah. Kalau orang ingatkan Allah, orang tak akan riak. Aku buat ni bukan kerana orang, kerana Allah. Sama ada orang tengok ke, orang tak tengok ke, depan orang ke, belakang orang ke, pentingnya aku ibadat. Pentingnya aku tunai perintah Tuhan. Jangan depan orang je warak, belakang orang tak warak. Yang ni orang kata tak sakalah dia. Jadi kena sama. Jangan cari populis. Tak boleh. Depan orang pun macam tu, belakang orang macam tu. Buat macam tu. Poin yang saya nak nyatakan di sini adalah pentingnya kita tahu punca riak. Baik. Macam mana nak basmi riak ni? Basmi riak nombor 1 sekali, kita kena tahu setiap kita lebih, kita hebat, akan ada lagi yang lebih hebat pada kita. Apa benda kita hebat, akan ada orang lebih hebat lagi pada kita. Akan ada lebih hebat pada kita. Masa tu baru kita rasa kerdil, gagah. Kita tengok dalam sejarah, ada orang gagah seperti Mat Ali, akhirnya jatuh. Ada orang gagah macam Mike Tyson, akhirnya jatuh. Sebab dia ada fasa dia. Gagah lomba lari,
Usain Bolt, siapa orang tengok pun hebat, pecah rekod dunia ni. Akhir hayat dia, akhir perlombaan dia kalah. Dia kalah. Dia ada fasanya masa tengah muda, tengah gagah. Masa tu je, lepas tu tak ada. Cerdik, ada lagi. Jadi, atas apa kita nak riak? Kita balik kampung kita, kitalah orang yang pertama ada kereta kacir. Oh, manggut. Parking rumah tok tua. Tok tua hak lain, hak menantu lain tak ada kacir. Kita seorang je. Orang lain motosikal je. Lain. Tengok-tengok mari menantu kedua bawa Honda. Senyak lalu kita. Bukan Honda Kak, Honda kereta. Tengok baru. Allah, dulu dah. Apa nak? Ada lagi. Cerita benar lah. Cerita benar. Mungkin tuan-tuan tahu, saya dapat 1 jam. Dulu lah, ni jam murah lah, tak ada apa. Jam. Jadi saya fikir macam mana saya nak bantu orang Palestin. Jadi saya lelong jam. Jam tu nama jam Rolex. Saya cerita dah panjang dah tu. Duit tu saya serah lah. Tak ambil walaupun 1 sen. 135,000 tu bagi semua. 100,000 lebih saya bawa ke Jordan. Memang saya bagi sungguh. Okey. Saya pergi ke Abu Dhabi. Saya berbual dengan sahabat-sahabat di Abu Dhabi. Ada seorang hamba Allah tu, masa saya nak balik dah ni, cakap bab jam. Dia tunjuk jam dia 1 jam. Ya, dia bukan tunjuk saya, dia tunjuk kawan saya lah. Dia tunjuk. Saya pun tak ada nak tengok. Tuan-tuan tahu berapa harga jam dia pakai? Kita tak mampu beli, tuan-tuan. 1 juta USD jam. Kalau duduk kampung ni boleh beli 10 buah rumah. Mau takut lebih aku mau. Dekat 5 juta jam saja. Dia pakai biasa. Mari macam biasa. Kalau kita pakai jam mahal kita, pertama kena pakai baju lengan pendek. Nak tunjuk dengan lengan panjang, tak nampak lah kedua. Lepas tu selalu buat tanya, jam kau berapa dah? Tanya, Syekh, orang kata tangan. Allah, tengok jam. Biasa, tuan-tuan. Apa nak megahnya? Bila kita tahu Allah, kita kata hebat. Jadi kita kena tahu kita hebat tara mana, akan ada yang lebih hebat pada kita. Alim setara mana, bijak setara mana, ikhlas setara mana, supaya manusia sentiasa rasa kehambaan. Tak perlu rasa hamba. Kadang-kadang orang-orang yang inilah yang Allah makbulkan doa. Kita tak sangka. Seorang ulama besar bernama Abdullah ibn Al-Mubarak. Kisah pun saya cerita banyak. Boleh rojak lah dalam laman web kami, dalam aplikasi kami Al-Inarah. Abdullah ibn Al-Mubarak ni sezaman dengan Fudail bin Iyad. Dan Allah muliakan dia dengan 3 kemuliaan yang nadir ataupun jarang berlaku pada mana-mana orang. Nombor 1, Allah muliakan dia dengan kaya. Dia peniaga yang kaya. Masya Allah, kaya. Nombor 2, Allah muliakan dia dengan sifat pemurah yang amat sangat. Nombor 3, Allah muliakan dia dengan amat cerdik, alim, tok guru. Dia antara perawi hadis, antara kitabnya Kitabuz Zuhud. Dan satu lagi, Allah bagi kemuliaan kepada Abdullah ibn Al-Mubarak ini
Dia ni gagah dan handal berperang. Gagah sungguh. Dalam satu riwayat masa perang lawan Rom, tiba-tiba muncul bila pasukan berdepan antara Islam dengan Rom ni, keluar seorang Rom yang terkenal dengan kehebatan bermain pedang senjata. Kira pahlawan lah utama. Dia keluar tu, dia lambung pedang dia, boleh sambuk gini. Dia tunjuk ke pantasan, kepintaran dia dalam bermain senjata. Kemudian dia cabar orang Islam, sila lawan dengan saya. Yalah, orang Islam pun mikir, sila-sila aku mati dulu. Bukan takut mati, tapi janganlah mati nombor satu sangat. Kalau boleh, adalah strategi sikit. Jadi orang Islam pun dengung je masing-masing. Boleh lawan ke tak ni, tak tahu ni. Dengung ni. Cabar lagi kali kedua. Termenung lagi orang Islam. Cabar lagi kali ketiga. Orang Islam ni satu perangai dia, hak Islam betul lah, hak jenis semangat. Dia pantang 3 kali cabar. Dia pantang. Tiba-tiba daripada belakang tu keluar seorang lelaki yang tutup muka, mata yang nampak. Macam style sekarang kita tengok lah. Keluar. Bila keluar ni, ajak lawan. Sehandal orang tu, sekejap je dia boleh bunuh orang tu. Dia punya skill orang Islam ni. Apa lagi, orang Islam pun takbir, Allahu Akbar. Kalau saya lah tempat tu, saya akan buka muka. Sebab saya akan naik pangkat, 4 pangkat. Daripada 41 tu, 44, 48, 52, 54, Yusasi lalu. Sungguh Syekh, ni bukan lawan orang biasa ni. Biar kalau boleh gitu. Dia ni sudah menang, terus masuk pasukan tentera, terus lari ke belakang. Seorang bernama Maqil Ibn Yasir, kalau tak silap, ekori. Dan orang ini selepas di belakang batu tak ada orang, baru dia buka muka. Kawan ni tengok, ya Imam, ya Syekh Abdullah Ibn Al-Mubarak. Lalu kawan ni kata, kenapa tak buka muka depan orang ramai? Kata dia, aku berperang bukan kerana orang, aku berperang kerana Allah. Nabi sebut dalam hadis sahih, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah pada tempat yang tertinggi, maka itulah peperangan fi sabilillah. Bila dengar macam itu, fahamlah. Ini Abdullah ibn Al-Mubarak. Hebat. Dalam hebat-hebat dia ni tuan-tuan, dengan sifat-sifat tersebut, azan dah. Kita beri lalu azan dulu sekejap. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya minta izin saya ambil masa 15 minit lagi, boleh? Atau 2 jam? 15 minit lagi insya-Allah. Saya sambung sikit berkenaan dengan Abdullah ibn Al-Mubarak ni. Dalam satu sejarah kehidupannya diceritakan bahawa beliau pergi ke Mekah. Kerana Abdullah bin Mubarak ni bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia orang di belakang daripada Iraq dekat dengan Maru, dekat dengan sebelah Iran, Khurasan, sebelah sana. Dalam masa dia pergi ke Mekah ni, masa tu sampai di Mekah, macam kita lah, kalau orang jarang pergi Mekah, duduk di Masjid Haram tu lama lah.
semayang, ibadah. Dia buat macam tu. Satu hari, satu pagi, sedang dia semayang ni, diberi beritakan bahawa nak ada semayang istisqa, semayang minta hujan. Biasanya mereka akan buat pada hari Isnin, kalau ikut biasalah. Dan dia buat biasanya waktu duha, maknanya selepas daripada matahari keluar sikit terus semayang berjemaah. Masa tu akan keluarnya gubernur, keluarnya imam-imam, semua orang ni pakat pergi semayang. Saya alhamdulillah pernah banyak kali lah dapat masa duduk belajar Madinah tu ada buat. Memang selalu buat. Dan memang kesan luar biasa. Sudah semayang tak lama hujan. Ada kadang-kadang sudah semayang hujan lalu dah. Ada juga. Jadi ramai. Mungkin adalah tu berkat Tok Wali seorang dua tu. Kata Abdullah ibn Al-Mubarak, selepas imam Masjid Haram ni semua sekali lah, gubernur mari semayang ni, sudah semayang tu mereka baliklah, tak hujan. Zuhur tak hujan, Asar pun tak hujan, Maghrib pun tak hujan lagi, Isyak pun tak hujan lagi. Jadi masing-masing masih lagi macam biasalah, buat ibadat ni. Sampailah tengah malam. Tengah malam dah betul. Abdullah Mubarak kata masa tu di Kaabah ni tak ramai dah orang tawaf. Ada masa tu tak ramai. Ni 1300 tahun lepas, berapa ramainya orang. Jadi dia pun tawaf. Sedang dia tawaf, dia tengok di penjuru Kaabah ada seorang lelaki berdoa, angkat tangan. Ya Allah, hamba-hamba-Mu minta hujan tadi. Ya Allah, turunlah hujan kepadanya. Tangan tak jatuh, hujan turun dengan lebat. Abdullah ni ulama besar, dia tahu lelaki ni lain macam ni. Orang lelaki ni sudah turun hujan, terus keluar, jalan laju balik ke rumah dia. Abdullah bin Mubarak pun ikut. Orang ni dia masuk, dia satu pintu tu terus dia masuk dalam rumah. Jadi Abdullah bin Mubarak perhati rumah tu. Esok pagi selepas cerah tanah dah semua sekali, papas semayang duha ke apa ke, dia pun pergi tepat ke rumah yang ada orang lelaki tu masuk. Ketuk pintu. Bila ketuk pintu, keluar seorang lelaki. Oh, dia kata, tuan, ini rumah tuan ke? Sebab lain. Hak semalam masuk kuruh, hak ni gemuk. Dia kata, hamba tuan rumah ni. La ilaha illallah. Tak ada orang. Ada. Selain pada tuan, saya banyak orang. Saya ni toke jual orang. Dulu boleh jual hamba, dia panggil masa tu. Jadi Abdullah Mubarak pun takak bahawa semalam tu mesti hamba. Oh, dia kata kalau gitu saya nak belilah seorang hamba. Dia kata nak mana? Hak boleh ngakak ke, hak boleh memanjat ke, hak boleh tubuh sehat ke, macam-macam. Abdullah Mubarak kata tak nak. Ada orang lain, ada seorang tua, kuruh, banyak nangis. Abdullah Mubarak kata boleh tak nak tengok hak tu? Tengok saja hak tu, dah kelitah semalam. Dia kata ni saya nak beli. Bayar tak mahal lah sebab dah tua, dah bergerak dah ni. Jadi Abdullah dia pun berjalan dengan orang sama dengan Abdullah Mubarak balik. Sedang berjalan, dia nampak masjid. Dia kata, tuan boleh tak izinkan saya semayang sekejap di masjid tu? Abdullah Mubarak kata, semayang di rumah tak apa, kat sewa. Dia kata, tuan jamin ke umur saya sampai di rumah?
Bila dengar jawab tu lagi semayang, kawan ni pun semayang. Tunggu lama tak selesai. Apa benda semayang ni lama. Pergi masuk, tengok kawan ni sedang sujud. Lama sujudnya, pergi kat tu tolak sikit, mati dalam sujud. Allah rahsiakan kewalian hambanya bila mana terdedah sampai tahap tu. Tuan-tuan, bahasa kita tengok orang macam ni ikhlas tak dia ibadat? Allah buktikan. Tapi dia orang biasa. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis yang sahih, rubba ash'as aghbaq zi timraini madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Atau kama qala. Ada orang tu, lelaki yang rambutnya kusut masai, dalam keadaan berdebu, pakaiannya amat murah, satu atas satu bawah, macam ihram. Maknanya bukan orang kaya, miskin. Kalau dia pergi rumah orang minta sedekah, orang akan tolak begitu, tak layan. Peringkat tua-tua kita ni, umur 50 ke atas ataupun 60, pernah tengok kalau zaman dulu ada orang minta sedekah di rumah-rumah kan. Zaman ada setengah minta, kita kenal, oh dia minta sedekah. Jadi abah mak kita akan bagilah seria ke 50 sen ke atau makanan sikit. Ada sampai tahap tu dululah, sekarang jarang macam tu. Kalau dia minta ni, tapi orang macam ni kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah tunaikan. Kenapa? Ikhlas dia, bersihnya hati dia. Orang macam ni tak ada riak, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tengok macam ni, kita akan faham. Justru poin terakhir, macam mana cara kita nak membasmi riak ni? Nombor 1, selalu hadir majlis ilmu. Hadir majlis ilmu, belajar. Belajar utamanya kita belajar hadis-hadis Nabi. Kerana itulah petunjuk. Belajar Al-Quranul Karim. Belajar. Saya sebut dalam buku Hadis 40 yang menjadi kontroversi, tapi Imam Nawawi, buku ni hebat. Kalau boleh buat mengajar sini, buat bekal di rumah, baca. Baca hadis Nabi, sirah Nabi. Saya sebut garis masa hayat Rasulullah SAW. Sebab dia petunjuk kepada kita. Inilah orang yang terbetul dan terbaik di muka bumi ni, tak ada dah. Tuan-tuan ikutlah siapa pun, Rasulullah lah nombor 1. Kita ikut. Quran, kita jangan lupa. Saya sebut dalam buku ni, Quran. Baca. Nombor 2, dalam menjadikan ibadat kita ni lebih baik, kita kena doa banyak-banyak pada Tuhan. Betul hati ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Doa ini Nabi paling banyak lazimi. Allahumma alhimni rushdi wa aizni min syarri nafsi, juga Nabi lazimi. Nabi minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Nabi doa. Allah ajar kepada kita macam Nabi Allah Sulaiman. Tak ada orang yang lebih hebat dari segi kekuasaan dunia, harta benda yang banyak. Nabi Sulaiman, bila dia dapat di puncak, dia kata apa? Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Allah nak uji aku, sama ada kelebihan yang Allah bagi pada aku ni untuk aku syukur atau aku kufur. Nak pilih cara Firaun, nak pilih cara Qarun, nak pilih cara Haman, wal iyazabillah.
atau pilih cara Nabi seperti Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman selalu baca doa. Dalam 2 ayat, salah satunya Nabi Sulaiman baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Kalau kita boleh beramal, bagus. Doa-doa ni saya sebut dalam buku Inilah Doaku. Banyak tuan-tuan kita boleh amalkannya. Seterusnya yang ketiga, bagaimana cara kita nak hilangkan riak? Kita pakai ajak ramai-ramai. Contohnya selepas orang azan, kita nak semayang sunat. Orang lain pakai awak dek je. Kalau orang kita semayang, orang dek tengok, nampaklah riak. Tapi jom kita pakai semayang semua. Semayang, kalau kita seorang, mungkin kita nak nunjuk apa? Mu semayang juga, aku semayang juga ni, tak ada apalah. Pakat semayang semua. Jadi nunjuk tu tak ada. Contoh sedekah. Sedekah kalau kita seorang susah hati kok. Orang lain tak sedekah, jadi orang kata Allah dia sedekah. Tapi kalau semua pakat sedekah. Saya sebut dalam buku Keajaiban Sedekah. Banyak rahsia-rahsia. Kalau pakat sedekah semua, tak ada masalah. Macam Nabi kempen sedekah dalam peperangan Tabuk. Persediaan tu. Jadi hak ni sedekah, hak ni sedekah. Siapa hak paling miskin pun sedekah. Bawa sikit. Pernah Nabi kempen suruh sedekah, orang tak nak sedekah datang, orang miskin bagi sedekah. Dengan sebab dia sedekah, orang lain pakat sedekah semua. Lalu Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa buat satu sunnah yang baik, dia dapat pahala, dan orang ikut dia pun, dia akan juga dapat pahala. Ini dia sedekah. Antara perkara yang penting saya nampak, kita sentiasa budayakan budaya ilmu. Kita, masjid kita, keluarga kita, anak kita, budaya ilmu. Jahil ni musuh dalam kehidupan kita. Jahil. Tapi ilmu ini lampu suluh dan cahaya dalam kehidupan. Saya sebut nasihat tentang ilmu, anakku, inilah pesanan Abah. Banyak nasihat. Dan salam terakhir, banyak. Satu perkara penting, keikhlasan ini, menjauhkan daripada riak ini, menyebabkan amalan kita diterima. Buat amalan Tuhan tak terima, nak buat apa? Allah sebut orang yang riak ni termasuk dalam yukazzibu biddin, orang yang mendusta agama. Allah sebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun, orang yang riak dalam sembahyang. Jadi kita kena betul-betul. Kita ni tuan-tuan hidup tak lama. Bak kata Pak Hamka, hidup hanya sekali, justru biar bererti. Tak mesti orang tua mati. Orang muda pun boleh mati. Penceramah ni pun boleh mati. Semua orang boleh mati. Saya ada seorang anak yang sangat saya sayangi. Umur 22 tahun, mati. Kanser. Saya abadikan dalam buku Salam Terakhir. Kita akan main tengok, sedar-sedar kanser tahap 4 dah. Tak lama meninggal dunia. Mana benda tu? Allah, kita ingat. Sebab itu saya selalu tekankan, masa kita ni pelihara betul-betul. Jangan bazirkan masa. Saya sebut masa peliharalah. Kita tak ada masa tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa Allah, saya ni gini. Tak, kita tak ada masa. Kalau kita faham kehidupan, baru kita tahu pentingnya masa untuk kita jaga. Jadi khulasahnya, saya syorkan sekali lagi, tajuk seperti ini sebenarnya kita akan dapat faham dengan lebih baik berdasarkan kitab-kitab tasawuf. Antaranya kitab yang kami karyakan,
iaitu kitab yang bertajuk Ahasinul Kalim Syarhul Hikam. Kitab ni baik sangat dan kita akan dapat banyak manfaat daripada kitab ni. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya berpesan pada diri saya kepada tuan-tuan sekalian, kalau boleh dalam banyak permintaan kita kepada Allah, kita nak apa-apa pun selitkan satu doa untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kesian tuan-tuan, doa untuk mereka. Nak pergi ke Derak kita tak mampu, harta kita pun tak kaya sangat. RM1 2 boleh lah, RM10-20 boleh lah, paling banyak pun RM100. Sekadar tu je. Tapi mereka, Allah saja yang tahu. Sekurang-kurangnya kita tengah malam doa, berkat doa kita Allah beri kejayaan kepada mereka, pelepasan ujian. Inilah tanggungjawab Muslim kepada saudaranya sekurang-kurangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Allahumma ya Allah yassir wa la tu'assir, yassir wa la tu'assir. Allahumma ya Allah unsuril Islam wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Sekali lagi tuan-tuan, saya minta kalau tuan-tuan nak tanya isu-isu apa-apa, boleh masuk dalam apps ni Al-Inarah. Yang ni percuma, bukan bayar apa-apa. Kalau Google, kalau Android boleh masuk semua. Al-Inarah. Banyak manfaat, dapat persoalan-soalan yang ditanya. Wallahu alam.